أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب الكتاب الإمام حجة الإمام سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي، وسائر سادتنا والصديقيون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sedang jemaah muslimin muslimat, ayahanda bonda adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk bersua dan bertemu pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, di permulaan kedatangan bulan Rajab, bulan yang menunjukkan bahawasanya Ramadan itu bakal akan tiba, bakal akan mengunjungi kita. Dan bulan ini juga adalah suatu bulan sebagai bulan untuk kita mempersiapkan seluruh tenaga, jiwa, rohani, jasmani kita untuk berhadapan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan dan memanjangkan umur kita agar kita dipertemukan di dalam bulan Ramadan tahun ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung pengajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama wal wasayal imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan karangan Al-Syekh Al-Hujjatul Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah dalam mensifatkan seorang mukmin yang tercinta sebagaimana tersebut di dalam sabdanya yang diwahyukan dari Tuhan berbunyi, tiadalah hampir seorang yang mendekatkan dirinya kepadaku, dan seterusnya sehingga hadis kursi itu berbunyi, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluh ka taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yaqrahul mauta wa aqrahu masa'atahu wa la budda lahu minhu.
Aku tidak pernah teragak-agak dalam sesuatu perkara yang akan aku lakukan, seperti teragak-agaknya aku untuk mencabut nyawa hamba-Ku yang mukmin yang bencikan mati. Aku tidak mahu menyusahkannya, akan tetapi mati itu adalah pasti baginya. Baik, jadi masih lagi pada membicarakan tentang zikrul maut, iaitu memperbanyakkan tentang mengingati kematian. Jadi banyak dengan makna sebut serta faham di hati kita. Nah, hati kita ni berasa dekat dengan kematian, sentiasa berasa dekat. Jadi pada pertemuan yang lepas, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kematian bagi satu orang yang beriman itu adalah merupakan kebahagiaan. Bahkan seorang yang beriman akan digembirakan oleh Allah dengan memperolehi rahmat Allah. Dia akan apa? Betapa besar, betapa indah, betapa bahagianya kehidupan dia setelah daripada kematian. Dan sebelum daripada kita bertemu dengan kematian, seperti mana yang biasa kita tahu, kematian itu adanya sakarat. Likulli mautin sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakarat ini adalah suatu kesakitan. Nah, dalam Quran Allah Taala sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakaratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Suratul Qaf ayat yang ke-19. Jadi maksud sakaratul maut ni kita kata kesakitan, kedahsyatan. Semana yang kita sebut dulu, kesakitan ketika sakarat ni masih lagi terasa setelah mana kita dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat kelak. Kita dibangkitkan pada yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Ketika tu sakit yang masa kita rasa ketika roh nak keluar, roh kita nak dicabut oleh malaikat tu, sakit tu masih tengih-tengih lagi, terbayar-bayar lagi, duk berasa lagi. Nah, pakai kata Al-Imam Ibn Abi Dunya yang meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan daripada hirisan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di dalam becana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan tentang sakitnya kematian itu kepada penduduk dunia, nescaya penduduk dunia ini tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan nyenyuk daripada tidurnya. Itu nak menceritakan tentang kedahsyatan sakarat, sakarat yang ditempuhi, yang dilalui oleh setiap manusia. Hatta kita kata termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak terkecuali merasai akan kedahsyatan sakaratul maut, kepedihan, kesakitan. Jadi sakaratul maut ini juga boleh kita ke satu tekanan, himpitan, kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sihatnya. Jadi dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata waja'at sakratul mauti bil haq, maka datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Jadi bil haq ini perkara yang benar, iaitulah perkara akhirat. Yang kita nafikan, yang kita ragukan, yang tidak dilihat dengan panca indera mata kita ini, kita tak nampak. Jadi bila mari itu terbuka, nampak jelas
jilah. Orang panggil inkishaf, terbuka, tak ada dah yang tersembunyi. Sehingga manusia sedar, dia yakin mengenainya, mengenai perkara-perkara akhirat. Ini banyaklah dalam Quran. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana penyesalan manusia-manusia di hari akhirat kelak, kerana ketika tu dia dah yakin, dia dah lihat, dia dah nampak segala janji-janji yang Allah Ta'ala beritahukan. Dan ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan dalam suratul Qiyamah ayat 26 hingga 30. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Sekali-kali jangan apabila nafas, yakni seseorang telah mendesak sampai ke rongkongan. Ini orang panggil apa ni? Ayat-ayat akhir, roh kita tu dah duduk di kerongkongnya, pintu taubat dah pun ditutup oleh Allah. Jadi, dan dikatakan waqila man raq, dikatakan kepadanya, siapa dapat menyembuhkan kamu lagi? Jadi waktu kita sakarat tu kita boleh nampak, kita boleh dengar seruan yang memanggil, yang menyeru, dengar. Orang yang duduk di sekeliling ni, dia tak tahu apa, kan? Dia tengok je kita dalam keadaan azab, tercungak-cungak nyawa. Macam kita tengok orang yang pakai oksigen tu lah, napas. Tek mesin. Lepas tu naik, mata turun, hidup pula. Jadi hak tu hak zahir manusia di sekeliling kita ni tengok kita. Hak hakikat kita nampak. Dia panggil apa? Alam sebalik mata. Di sebalik manusia hak tak lihat, kita sahaja yang melihat, kita dengar segala seruan. Jadi datang suara, waqila man raq, siapa hak boleh menyembuhkanmu bila dah keadaan. Siapa hak boleh menyembuhkan, boleh mengembalikan kesihatan, kehidupan, nyawa dan sebagainya. Dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Masa tu kita dah yakin sungguh, memang nak pisah sungguh dengan ini. Wal taffatis saqu bis-saq, dan bertauk betis kiri dengan betis kanan. Pisah adalah ruh selama kini jadi pakaian bagi diri kita, bagi jasad kita tubik dah. Bersalah berlaku dah antara kaki, ruh di kaki dengan jasad di kaki. Seolahnya begitulah. Kemudian ila rabbika yauma idzinil masaq, dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau, kamu dikembalikan. Kata Syekh As-Sa'di, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang-orang yang akan tercabut nyawanya, bahawa ketika roh sampai pada taraqi. Taraqi ini maknanya tulang-tulang yang meliputi hujung leher, yakni kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berasa berat, berasa sakit. Bahkan Rasulullah pun berdesah kesakitan. Siapa Nabi kata, Nabi minta dengan Fatimah, sebab ada dengan Nabi ketika Nabi wafat tu adalah Fatimah dan juga Sayyidatina Aisyah. Jadi ada satu kisah bagaimana bila Rasulullah cerita kepada Fatimah. Nabi kata, Nabi nak pergi dah, Nabi nak menuju ila rafiqil a'la. Jadi bila Fatimah dengar,
Fatimah menangis, sedih. Sebab ini adalah waktu perpisahan dia dengan ayahanda dia yang tercinta. Dalam masa yang sama, Fatimah ni pun bergembira, seronok, bahagia. Nah, maka ditanya kenapa Fatimah ini gembira, bahagia. Ketika itu Rasulullah mengkhabarkan satu berita kepada Fatimah bahawa beliau, yakni Fatimah binti Rasulillah, Fatimah Zahra, merupakan satu-satunya perempuan yang akan menjadi penghulu hati seluruh wanita-wanita di dalam syurga. Kelebihan, keutamaan Fatimah yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda menyampaikan perkara tersebut, Fatimah ni bersyukur kepada Allah dan dia menzahirkan rasa kegembiraan. Baik. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada di samping Rasulullah juga. Ketika itu Sayyidatina Aisyah mencelupkan kain di dalam becana, di dalam bekas, lalu mengambil tangan Rasulullah dan mengelap dahi Nabi. Sebab apa? Sebab nak menghilangkan kesakitan yang dirasai, yang ditanggung oleh Rasulullah. Bahkan setengah ulama menyebutkan kesakitan yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut itu 10 kali ganda lebih sakit, 10 kali ganda lebih kuat nak dibandingkan dengan manusia biasa. Maka ulama kata kenapa Nabi, orang yang maksum, kekasih Allah, diberikan dengan kesakitan yang kuat, sedangkan dia tu manusia yang Allah kasih, manusia yang Allah sayang, manusia yang mendapat kebaikan di dunia dan juga akhirat. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah ulama mengatakan itulah alamat tingginya martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, kerana kuatnya baginda bersabar di atas ujian yang menimpa baginda. Dan itu juga sebahagian daripada doa Nabi kepada Allah supaya baginda, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menanggung sebahagian daripada kesakitan yang dirasai oleh umat. Jadi Rasulullah sampai satu tahap nak meninggal, sampai satu tahap nak bertemu dengan Allah, sampai satu tahap nyawa dia nak dicabut oleh Malikul Maut, dia minta dengan Allah supaya umat dia ni, kita mau belaka ni, yang nak merasai sakitnya maut, ketika tu separuhnya ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya Nabi terhadap umat dia. Baik. Jadi bila begitu, bila mana roh kita ni taraqi sampai di tulang yang meliputi ujung leher, maka pada saat ketika itulah penderitaan ini mulai berat. Dan ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan. Masa itu cari. Kerana itulah Allah berfirman, wa qila man raq, siapa lagi hak boleh menyembuhkanmu. Artinya siapa lagi akan meruqyahnya. Dari kata ruqyah, pasalnya mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka fikirkan, sehingga mereka bergantung sekali pada terapi ilahi. Maksud itu bergantung pada Tuhan. Namun qada dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak, dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dia dengan dunia, dan bertaut betih kiri dengan betih kanan. Maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul, urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya, maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui segala perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati
untuk bergegas menuju keselamatan. Jadi agak-agak kita lah hamba sendiri lah, tanya diri hamba. Kan? Kita ni bersedia ke tak lagi menemui kematian? Bersedia ke tak lagi untuk bertemu dengan Malikil Maut? Bersedia tak lagi untuk merasai kedahsyatan sakarat? Bersedia atau tidak lagi untuk kita menempuhi alam barzakh, alam yang penuh dengan fitnah, dan fitnahnya itu lebih dahsyat daripada fitnah di dunia. Jadi ingat 4 benda yang Nabi minta dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarril fitnatil masih dajjal. Itu doa hak Nabi minta semua. Ya Allah, aku minta berlindung padamu daripada segala azab jahannam, fitnah neraka jahannam. Yang ni semua orang akan tidak terkecuali, akan ditapis, diuji, sama ada dia menuju ke syurga ataupun sebaliknya ke neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Kemudian setiap orang juga akan diuji azabil qabr. Yang ni pasti semua orang akan menempuhi azabil qabr, fitnah dalam alam kubur. Kemudian fitnah ketika hidup, macam sekarang lah kehidupan yang kita lalui. Fitnah di saat kita nak meninggal, sakarat, macam kita cerita. Dan fitnah kalau dipanjangkan umur kita, bahkan sekarang pun kita dah menempuhinya daripada segala kejahatan-kejahatan Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal, fitnah Dajjal. Sebelum keluarnya Dajjal yang sebenar, maka banyak sekali fitnah Dajjal yang berlaku, yang kita panggil sebagai Dajjajil. Hari ini ada satu orang mengaku Imam Mahdi daripada Pakistan. Nama dia Muhammad Abu Qasim. Jadi kita pun nak tengok juga lagu mana muka Imam Mahdi. Oh, hidungnya mancung, matanya bulat. Oh, memang tak sah lah kita kata. Sebuting dengan tak sah jual kapek. Jadi pelik-pelik tunggulah. Ada hak percaya, ada hak percaya, ada hak viral, ada hak buat video. Oh ni, Imam Mahdi duduk di airport, nak naik kapal terbang, nak pergi mari. Janganlah kita mudah tertipu, terpedaya. Ramai sangat ni hak nak mengaku jadi Imam Mahdi ni. Kalau dulu zaman PKP tu, apa nama ni, ibu apa tu, tak ingat dah nama. Boleh alamat daripada mimpi, isyarat lepas daripada PKP. Lepas tu bui macam-macam lah. Peperangan akan berlaku. Iyalah. Dia peristiwa akhir zaman ni pasti akan berlaku. Sebab hak tu memang janji Nabi tu. Bukan kita menafikan, kita tidak menafikan. Tapi apa persiapan dan persediaan kita? Kiamat ni hari ni ke, esok ke, lusa ke, minggu depan ke, pasti akan berlaku. Tapi apa benda kita nak bawa? Begitu juga dengan kematian. Jangan duduk bergaduh kat, oh dia ni nak mati, dia ni nak mati. Duk kalut kau mati, duk kalut kau kiamat. Apa dia benda kita nak bawa, nak hadapi dengan kematian? Hak tu. Belajar biar faham agama. Belajar biar lepas fardu ain. Beramal, berzikir, jaga diri, jaga ahli keluarga. Minta doa dengan Tuhan biar Tuhan selamat. Itu persiapan. Jadi kalau duduk main kalut, duduk ikut komisi, lepas masa PKP itu macam-macam lah teori. Oh, pakat berakak belakang ni, apa dia? Ada mahak tafih, katuk. Apa nu? Kita nak pergi bai'ah dengan Imam Mahdi di Mekah. Pindah pergi Mekah. Jadi ada setengah tu pula tinggal belakang ahli keluarga, tinggal belakang pekerjaan, tinggal belakang anak bini pun ada. Pergi ke tempat hak boleh bai'ah dengan Imam Mahdi. Ada tu pergi ke Yaman, macam-macam lah. Jadi kita ni kalau duduk kalut nak cari Mahdi ni, tentu dah ke Imam Mahdi ni mengaku kita ni pengikut dia.
Jadi setengah ulama kata pengikut Imam Mahdi ni semuanya mereka itu adalah awliya Allah, orang yang Tuhan angkat sebagai wali dia. Jadi kita ni setara mana? Lagu mana kita ni nak mengaku pengikut Imam Mahdi? Lepas tu macam-macam lah sekarang ni kan. Qaturah tak qaturah, bukan kita nak menolak kan. Benda tu fakta tu kadang-kadang kita terbawa-bawa dengan emosi, terbawa-bawa dengan sentimen kan. Belajar macam biasa, ngaji biar lepas fardu ain, insya-Allah ada bahagia, ada selamat. Jadi kalau duduk kalut pada benda-benda pelik-pelik gitu tu tak ke mana lah, tak ke mana. Baik. Jadi bila begitu, bila bertaut betik kiri dengan betik kanan dengan makna kesengsaraan jadi satu dan berkumpul, urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa dia akan keluar daripada, maka dihalau roh tadi menuju Allah untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya, maka peringatan Allah sebutkan ini akan dapat mendorong hati-hati kita untuk bergegah menuju keselamatannya dan menahan dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menentang dan orang yang tidak mendapat manfaat daripada ayat-ayat Allah, mereka itu sentiasa melakukan kesesatan dan kekufuran serta penentangan. Jadi Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, yakni Allah Taala meradai Aisyah dan juga ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjelang ajal menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah kita ayat tadi. Nah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ghulbatun fiha ma'un faj'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin ثم نصب يده فجعل يقول في أخرجه البخاري. Nah, باب الرقاق باب سكرات الموت وفي المغازي باب المرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت. Jadi bahawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah cerita, di saat Nabi nak meninggal tu, adanya satu bencana kecil yang daripada kulit, yang dibuat daripada kulit, di dalamnya berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, memiliki kesakitan. Jadi Nabi hasab. Lalu beliau menegakkan tangannya dan berkata ila rafiqil a'la, ila ar-rafiqil a'la. Nabi sebut ar-rafiqil a'la, menuju kepada ar-rafiqil a'la, kekasihku yang tinggi. Rafiq maknanya kekasih. Makna Nabi itu rindu dengan kematian, rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk bertemu dengan kekasih dia, Allah Ta'ala. Hatta qubida wa malat, sampailah akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melepas. Itu satu. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, an Anasin qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu faqalat Fatimah عليها السلام وأخرجه البخاري في المغاري فقال لها ليس على أبيك كرب بعد. Tatkala keadaan Nabi semakin tenang, maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan alangkah berat penderitaan ayahku. Alangkah beratnya penderitaanmu wahai ayahku. Jadi Fatimah dia lihat keadaan Nabi itu, dia berasa kesian, sepati, tak sanggup dia tatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Lalu beliau menjawab, tidak ada, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa?
tidak ada lagi penderitaan atas ayahmu wahai Fatimah selepas daripada ini. Baik, itu kisah bagaimana Fatimah radhiyallahu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakarat. Dalam ayat yang lain biasa kita sebut wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya, dan ia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal, yakni malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan, sehinggalah apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami, yakni para malaikat, sedang mereka pula, yakni malaikat itu tidak cuai dalam melaksanakan tugasnya. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dalam satu hadis Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW menceritakan khabar kegembiraan bagi mereka yang beriman sewaktu nyawanya hendak dicabut oleh Malikil Maut. Jadi orang yang beriman ni, roh dia ni akan dilepaskan ataupun akan dicabut dengan keadaan yang mudah dan ringan. Jadi kalau orang tanya dah apa berlaku kepada Nabi, sebaliknya Nabi berat, Nabi sakit. Hal tu macam kita sebut tadi lah. Kerana Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan Tuhan dan paling tinggi darjat dia di sisi Tuhan. Bukan makna Nabi menanggung kesakitan yang berat tu kerana kurangnya amal, kurangnya taat. Itu jauh sama sekali lah. Bahkan itu juga sebahagian daripada doa yang diminta oleh Allah agar baginda menanggung sebahagian daripada kesakitan umatnya sewaktu sakarat. Jadi waktu roh kita ni nak keluar, malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Dalam satu hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang proses ataupun keadaan kematian seseorang yang beriman, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun min as-sama'i bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك wujidat ala wajhil ard. Jadi seorang hamba mukmin, kata Nabi, jika telah berpisah dengan dunia, ketika mana dia nak meninggal, ketika mana dia nak mati dan menyongsong ke akhirat, mana nak pergi kepada negeri akhirat, maka ketika itu akan datang para malaikat dari langit. Jadi malaikat ni bukan Malikil Maut lagi, tapi malaikat yang mana wajahnya keputihan seperti mana sinar matahari, putih malaikat ni. Jadi kita semua akan nampak benda ni. Jadi mereka tu membawa kafan daripada syurga, bawa siap-siap kafan, serta hanut. Hanut ni satu wangian daripada syurga. Mereka duduk di samping orang yang nak mati ni sejauh mata memandang. Lalu ketika itu jugalah turunnya ataupun datangnya Malikil Maut
dan duduk di kepala si mayit, duduk di kepalanya. Dan ketika tu dia kata, Malikul Maut ni kata, apa dia kata? Wahai jiwa yang baik, ayyatuhat thayyibah, wahai jiwa yang molek, jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, jiwa yang tenang. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dalam Quran itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu meredai, dan juga Tuhan meredaimu. Nah, jadi bila gitu Malikul Maut ni kata kepada roh tadi tu, keluarlah menuju kepada keampunan Allah dan keredaannya. Maka roh tadi ni, roh orang yang beriman ni, keluar bagaikan aliran cucuran air daripada saluran-salurannya. Macam kita buka paip air tu keluar, seolah-olahnya begitu. Jadi setelah mana rohnya keluar, maka Malikul Maut ni mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya, yakni di tangan Malikul Maut. Bahkan mereka juga menyambut roh tadi dan diletakkan di dalam kafan yang dibawa daripada syurga, yang mana di kafan tersebut adanya hanut, wangian daripada syurga. Jadilah jenazah tadi ni, roh orang yang beriman tadi tu, semerbak aroma kasturi, wangi yang ada di bumi ni. Maka malaikat ni pun memberi khabar gembira kepada insan yang mukmin dengan ampunan dan juga redha Allah untuknya. Bahkan dibawa roh orang yang beriman ini melalui satu kumpulan malaikat yang lain. Maka malaikat di situ bertanya kepada malaikat yang bawa roh orang yang beriman ini, siapakah? Nah, gerangan apakah yang engkau bawa? Kerana wangiannya sungguh hebat, sungguh wangi. Maka dikatakan, inilah roh orang yang beriman, roh orang yang mati dalam keadaan yang baik. Maka malaikat yang berkumpul tadi mengucapkan salam, mengucapkan kesejahteraan, mendoakan roh orang yang beriman tadi. Jadi malaikat memberi khabar gembira kepada roh orang yang beriman dengan ampunan dan redha Allah untuknya. Bahkan secara tegasnya di dalam kitabullah menyatakan bahawa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman. Apa dalil dia dalam Quran? Allah kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah sehinggalah dia mati, maka turunlah para malaikat kepada mereka, yakni malaikat daripada langit, seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Maka roh tadi, malaikat tadi ni pun beritahu, datang bertemu kepada orang yang beriman ni, la tahzanu, jangan kamu sedih, wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu, yakni dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan, dan memperolehi pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu bagaimana kisah orang-orang yang beriman disambut oleh malaikat daripada langit yang wajahnya keputihan seperti mana sinaran matahari putih. Membalut roh orang yang beriman ini dengan kafan daripada syurga dan diwangikan dengan hanut, wangian daripada syurga. Dan bagaimana pula
keadaan orang yang mati dalam su'ul khatimah. Jadi kata Rasulullah, wa innal 'abdal kafira wa fi riwayatin wa idza kana ar-rajulu su'u idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh. Turun malaikat hak mana rupa dia kehitam-hitaman. Wallahu taala alam wa ilmu atam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.